Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Terima kasih kerana menonton YouTube channel Cikgu Sabik. Dan pada hari ini kita nak teruskan dengan siri My Sharing Session. Dan pada hari ini kita nak berkongsi tentang satu aplikasi yang biasa kita dengar, tetapi bila dah post-COVID, dia dah semakin kurang digunakan, khususnya dalam kalangan rakan guru kita. Jadinya untuk aktiviti hari ini, apa yang kita akan dapat? Ada 3 perkara yang rakan-rakan semua akan dapat. Baik, yang pertama, kita nak tengok macam mana cara kita nak login masuk application Quizzes tu, menerusi halaman delima. Sebagaimana yang kita tahu rakan-rakan semua, halaman delima pun dah ada perubahan interface. Dulu kalau kita tengok yang interface yang pertama, delima 1.0, dia hanya ada satu garis yang panjang, and then dia ada 3 ikon. Ikon pertama ikon murid, yang kedua ikon guru, dan ketiga ikon sekolah. But apabila dah ada delima 2.0, dia dah berubah. Maksudnya kat sini kalau rakan-rakan semua pernah masuk, dia dah terus pergi kepada halaman individu. Means kat sini halaman cikgu lah. Halaman cikgu ada gambar kita, ada muka kita. So that is halaman delima 2.0. So lepas tu bila dah kita belajar tentang nak masuk, login masuk, so kita akan lihat macam mana kita nak buat bahan pentaksiran guna Quizzes. Tapi fokus kita untuk hari ni lebih kepada MCQ lah. Kita ada banyak-banyak pilihan. Salah satu cara untuk kita membuat pentaksiran adalah menggunakan MCQ questions. So jadinya itu yang kita nak fokus pada hari ini. Kita kenal dulu apa itu Quizzes. Quizzes ni biasa kita dah dengar, dalam zaman-zaman masa pandemik dulu kita dah biasa dengar tentang Quizzes. Ia merupakan satu educational tools dibangunkan di negara India. Dia punya fokusnya adalah berasaskan permainan. Kalau rakan-rakan pernah ingat, imbas kembali permainan macam mana, dia lebih kepada game based learning lah. Kita dah belajar and then kita prepare that particular bahan untuk kita mentaksir murid-murid, tapi dia ada element of interactive lah. Nak jawab soalan, ada markah, and then ada bunyi, and then ada marks, live marks. So kita dapat tengok. Kalau buat dalam kelas lagi seronok sebab dia dapat murid-murid ni bersaing antara satu sama lain, sebab dia akan susun, dia akan arrange through rankings. Apa tujuan kita buat Quizzes ni? Quizzes ni of course lah bila dah bercerita pasal pentaksiran, so kita nak lihat lah progress murid apabila kita bagi soalan-soalan yang kita bina dalam Quizzes ini. Tapi apa yang menarik, dia pentaksiran, dia bukan sekadar pentaksiran semata-mata. Kalau rakan-rakan ingat, dia akan keluarkan senarai nama murid by ranking, and then dia ada tajuk-tajuk dia. Maksudnya soalan 1, soalan 2 sampai soalan berapa yang cikgu buat. So dia akan tunjuk soalan mana yang betul, soalan mana yang salah. Saya tak langsung dia dah jadi analisis item. So dekat situ rakan-rakan semua dah boleh monitor lah mana laju, mana tajuk yang mereka tak dapat menguasai lagi, yang cikgu boleh fokuskan semula. Dan yang ketiga, Quizzes ni dia boleh dilaksanakan secara 3 mode. 3 mode. 3 mode yang pertama adalah mode online. Mode online ni kita gunakan devices yang ada internet access. So kita bagi je link kat mereka, mereka boleh buat online, guna device masing-masing. Kalau dalam kelas tu ada BOYD lah, bring your own device. So jadinya mereka akan main sama-sama lah guna device mereka. Dia boleh tengok dekat phone and then tengok what's the result dekat depan. Secara offline pula, kita bagi link, murid-murid settlekan di rumah walaupun tak ada internet. Dia boleh buat through PDF, and then blended ni kedua-duanya sekali lah. Blended ni normally dekat dalam bilik darjah. Kita buat ramai-ramai dengan murid-murid ni guna laptop atau apa-apa saja device yang berkaitan. So lepas tu mereka tengok apakah hasilnya lepas mereka menjawab soalan. Ada yang dapat markah tinggi, ada yang dapat ranking nombor 1, dan cikgu pula advantage dia dapat tengok mana analisis item, manakah soalan yang perlu ditambah baik. Baik, kita nak masuk siri yang pertama, iaitu kita nak masuk login delima. Tapi fokus kita nak tengok kepada aplikasi Quizzes. Macam mana kita nak masuk kepada MOE? Delima 2.0. Kalau MS punya cara, Cikgu Sabik punya cara, saya hanya letakkan MOEDL kat mana-mana lah, dekat atas ataupun dekat web browser. So kita tekan. So kat situ akan keluar lah
akan keluar beberapa pautan. So rakan-rakan pergi yang nombor 1 ni. Yang nombor 1 ni terus direct. Kita pergi tekan yang ini. So kat sini dia keluar interface Delima 2.0. Itu je yang ada. So jadinya kita tekan pada Delima 2.0. So ini dia masuk lagi akses yang lain. Welcome to Delima Malaysia, and then tekan login. So login masuk. Login masuk. Kalau tak dapat masuk, cikgu kena masukkan MOE punya email dengan password yang telah ditetapkan oleh pihak ICT sekolah masing-masing, ya, sebab email dengan ID dan juga password tu dari sekolah masing-masing, ya. So jadinya kat sini ni interface yang baru untuk Delima 2.0. Okey, ada muka sendiri, sekolah pun ada. Ni pun ada macam-macam interface dia pun dah agak interaktif, menarik. Ada pengumuman. Apa ni? Okey. Baik, seterusnya yang ini kita punya aktiviti pengajaran. Ini pengumuman, ini adalah bahan-bahan. Ini macam Meet, ni Google Classroom, ni nak tonton Didik TV. So kita punya fokus hari ni kita nak tengok di mana letaknya Quizizz, aplikasi Quizizz dalam Delima 2.0. Okey, cikgu-cikgu semua pergi pada ruangan pengajaran saya. Ni ada menu utama, ni button nombor 1, button nombor 2, button nombor 3, button nombor 4, button nombor 5, button nombor 6, button nombor 7. Ya, button nombor 7 ini. Dia berada di bahagian Other Apps. So, kita pergi kepada yang ini. Ya, gambar yang ada huruf Q ini. Yang sebelah ni Kahoot. Okey, kita pergi pada Quizizz. Tekan. So, dia akan redirect terus pergi kepada halaman Quizizz. Dengan syarat cikgu dah akses awal-awal. Kalau cikgu masuk, tiba-tiba dia ada gambar interface awal dia, cikgu kena sign in tapi gunakan akaun MOE sendiri. Itu saja. Baik rakan-rakan semua, saya harap rakan-rakan dah sampai ke tahap yang ini. Ini adalah interface untuk Quizizz pula. Tadi Delima 2.0, tapi yang ini dah masuk ke halaman web, halaman admin untuk Quizizz. Jadinya dari sini barulah kita akan mulakan step pertama untuk membina soalan. Baik, untuk membina soalan, rakan-rakan semua lihat pada interface ni. Ini adalah interface dia. Kalau rakan-rakan belum masuk lagi, ya, ataupun baru first time masuk ke dalam interface, dia akan tanya soalan yang pertama, cikgu, rakan-rakan semua mengajar untuk apa? Yang pertama sekolah, yang kedua untuk universiti, dan yang ketiga untuk NGO. So kita pilih bahagian yang pertama tu untuk sekolah. Seterusnya dia akan tanya soalan berkenaan dengan peranan. Kita ni sebagai apa? Kita sebagai murid, kita sebagai guru, ataupun kita sebagai pentadbir. So kita pilih yang nombor 2, kita sebagai guru. Lepas dah settle semua pilihan-pilihan tersebut, baru dia akan pergi ke interface yang ini. Tapi kalau yang dah masuk awal-awal, dia dah terus pergi ke interface yang ini. Ini adalah interface untuk cikgu. Baik, kalau kita tengok kenapa interface ni untuk interface guru, nampak dia ada My Library, ada Reports, ada Class. So jadinya kat sini, dan kita ada button Create. Create ni kita nak buat soalan lah, nak menyediakan soalan untuk anak murid kita. Baik, apakah step pertama untuk kita nak membina soalan? Saya ingatkan pada rakan-rakan semua, untuk hari ni kita nak fokus kepada soalan berbentuk MCQ, aneka pilihan jawapan. Kalau ada yang lain, kita tolak tepi dahulu. Okey, kita fokus kepada MCQ saja untuk hari ini. Baik, macam mana kita nak mulakan? Kita akan pergi ke bahagian yang ini. Kita akan tekan Create. Di bahagian Create, dia akan keluar interface yang begini. Okey, create your own. So, select and activity. Yang pertama lesson, yang kedua quiz. Kita akan fokus pada quiz. Lesson ni maksudnya kita kena buat sesi pengajaran lah. Kita akan buat bahan, and then kita akan buat soalan. So dia jadi macam satu CMS, Content Management System lah, untuk murid-murid belajar melalui Quizizz. Tapi kita tak nak fokus yang tu, kita nak fokus pada yang kedua, iaitu membina quiz. So kita tekan pada quiz. Name this quiz. Maksudnya kita nak namakan quiz ni quiz apa. So kita tulislah macam saya buat RBT tahun 5. Tajuk pengatur caraan. Pertanian, sorry. So tajuk pertanian. So jadinya kat sini kita kena pilih kata kunci lah, subjek yang relevan. Kita tengok matematik, word, language semua.
Kalau tak ada yang berkaitan, it's okay kita pilih yang paling umum iaitu education. So dah settle semua kita dah ni, kita akan tekan next. Kalau cikgu-cikgu ada slide, kita boleh import slide dari Google Drive kita. Tapi ingat, kita pada hari ni kita nak fokus macam mana kita nak bina quiz secara raw, mentah terus. So kita tekan next. Baik rakan-rakan, kita dah masuk kepada interface yang kedua. Interface yang ini dah terus fokus kepada kita nak bina soalan. Baik, kita nak bina soalan. So di sini adalah tajuk dia, tajuk untuk quiz kita. Ya, kalau cikgu nak ubah pun cikgu just tekan saja, nanti boleh ubah. Baik, yang ini teleport from quizzes library, maksudnya kita nak gunakan quiz yang lain ataupun quiz sedia ada. So, kita akan ubahlah. Macam hari ni kita tak nak buat benda tu. Kita tak nak tarik-tarik, tapi kita nak buat mentah. So, jadinya kita nak tengok. Ini adalah bentuk-bentuk soalan yang cikgu-cikgu boleh tanya. Yang pertama, secara assessment umum lah. Assessment yang biasa kita gunakan ada 4. Yang pertama, multiple choice. Yang kedua, reorder, match dengan fill in the blanks. Jadinya, 2 saja yang boleh pakai, iaitu multiple choice, pilihan 4 dan juga fill in the blank. Maksudnya kita tulis jawapan kita, murid-murid tulis jawapan and then akan masukkan jawapan dalam ruangan kosong, baru dapat markah. Untuk lagi 2, yang ini, ni lagi seronok sebenarnya. Susunan semula, nampak tu. 1, 2, 3, 4. Dan yang ini adalah match, memadankan mana satu nama dengan perkataan dia dengan gambar. So jadinya untuk yang 2 ini, kalau rakan-rakan lihat ada gambar peti, kilat ni, ini kita tak boleh guna. Kita kena promo dengan rakan-rakan kita supaya mereka gunakan kod promo dan kita dapat unlock yang privilege yang ini. Ini assessment yang biasa. Seterusnya, bentuk yang kedua adalah HOTS, High Order Thinking. High Order Thinking ada 4 tetapi 2 saja yang dibenarkan. Yang pertama draw. So kita nak ada soalan, draw a leaf, so kita buat leaf. Okay. Seterusnya open ended ni soalan berbentuk mencapah lah. Kita bagi soalan pemahaman, so mereka jawablah soalan tersebut dalam bahagian open ended. Features yang lain adalah video and audio response. Means kat sini kita murid ni boleh mengeluarkan suara. Okay, mungkin membaca poem ataupun recite poem. Okay, bersajak, bersyair. So, boleh gunakan audio response. Dan video ni kita akan minta murid-murid ni recordkan video dia lah. Recordkan video dia untuk memberi penerangan ataupun membuat presentation secara atas talian. So, jadinya 2 features ini masih dikunci sebab ada gambar petik ni. Prosesnya sama juga, promo pada kawan-kawan dan dengan harapan mereka akan gunakan kod promo kita dan kita pun boleh guna, mereka pun boleh guna sama-sama. Yang lain ialah poll dan juga adalah slide. Baik, untuk hari ni kita nak fokus pada yang ini saja. Kita nak lihat macam mana bentuk multiple choice questions. So jadinya kita tekan yang ini. Baik, rakan-rakan, ini adalah interface yang seterusnya. Interface ni adalah interface untuk membina soalan. So, jadinya untuk membina soalan, rakan-rakan boleh ubah. Ni kita lihat di sini, ini untuk soalan dia. Ini adalah teks ataupun warna underline, sama macam kita nak membina soalan di sini. So, ini adalah untuk markah. Markah ada sampai 20 markah saja. Yang ini adalah bentuk soalan dia. Kita fokus pada satu saja multiple choice. Tak perlu nak ubah yang lain-lain, hanya fokus yang ini saja. So jadinya kat sini, yang bahagian yang seterusnya ni kita akan lihat. Ini adalah untuk kita meletak gambar. Contoh saya nak letak gambar penyiram. Okay. Penyiram. Kita tulis saja. Baik, penyiram. So kita dah ada gambar penyiram, just kita ambil saja. Baik. Dah ada, kita terus insert. Baik, insert. Ambil masa sedikit. So, jadinya kat sini akan terpaparlah gambar yang kita hendak itu. Tapi, kalau soalan tersebut tak ada memerlukan gambar, tak perlulah cikgu nak susah-susahkan diri nak cari. So, ada yang melibatkan gambar, cikgu boleh letak gambar. Kalau tak melibatkan gambar, itu bukannya satu kewajipan. Itu adalah option saja. Baik, so jadi kat sini kita tuliskan soalan. Ini ruangan untuk menulis soalan. So kita tulis apakah nama? Maaf saya.
apakah nama peralatan pertanian ini? Okey, baik. Ini adalah contoh soalan dia. Baik, yang pertama kita boleh tulis. Ini adalah ruangan jawapan. Ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah pilih ruangan untuk kita menyatakan jawapan. Baik, kita tulis dulu yang pertama, sudip tangan. Contoh, ya, sudip tangan. Yang kedua, kita letak penyiram. Okey. Yang ketiga, kita letak cangkul. Yang keempat, kita letak garpu. Contoh. Okey. So, jadinya kat sini kita dah letak beberapa pilihan jawapan. So, kita akan diminta memilih mana satu jawapan yang betul. Nampak? Kita dah settle. Lambat sikit dia terus keluar. Select the correct answer to this question. So, jadinya kita akan klik pada bahagian ni. Baik. Bila dah ada ni, maksudnya dah selesai. Kalau rakan-rakan semua nak memberi sedikit penerangan, boleh tekan di sini. Okey, tuliskan dia. Penyiram digunakan untuk menyiram pokok. Menyiram tanaman. Okey, menyiram tanaman. Titik. Okey, kalau ada nak letak video boleh, kalau nak letak audio pun boleh, tetapi ini adalah features yang kita tak boleh guna lagi, ya. So jadinya kita dah letak ni, kita dah letak explanation, penjelasan, tekan done. So nanti bila mereka jawab boleh tengok dekat sini. Baik, kita dah selesai di sini. Okey. Ini adalah masa. Murid-murid ni kita boleh setting masa juga, berapa banyak yang kita boleh bagi masa. Mungkin awal-awal kita bagi 1 minit ataupun kita bagi 30 minit lah, sebab dia mudah kan. Yang ini kalau kena ada soalan yang memerlukan lebih daripada satu soalan. Tapi untuk awal-awal ini saya cadangkan kepada rakan-rakan untuk buat satu saja. Satu soalan, satu jawapan saja. Tak perlu nak sampai 2-3 jawapan. Nanti kita sendiri pun yang akan pening kepala. So, lebih mudah. Okay, jadinya bila dah cikgu dah selesai semua, dah ada soalan, dah ada jawapan, 4 dah ada 3, ada pilihan jawapan yang betul. So, kita akan tekan butang save. Kalau ada 3 saja pun tak ada masalah, ya. So, kita akan tekan butang save. Baik, ini adalah soalan dia. So, kita cuba yang kedua. Okay, kita cuba yang kedua lagi. Kita letak gambar sudip tangan. Okay, sudip tangan kita akan cari. Alright. Kita ada satu. Aku nak load. Kalau dapat situasi yang begini, tak dapat load, so rakan-rakan kena pilih yang lain lah. Pilih yang ini pula. Baik. Bila ada image ni dipaparkan dekat bahagian kosong ini, maksudnya kita boleh gunakan. Kalau tidak, jangan gunakan. Dah ada, kita insert. So, soalan yang sama, apakah nama peralatan pertanian ini? Ya. Baik, kita boleh tulis kat sini. Letak penyiram. Okey, serampang tangan. Okey, yang ini sudip tangan. Okay, yang ini mungkin kita letak bekas takungan. Okey, baik. So jadinya kita pilih soalan okey, kita buang satu saja. Kita nak buat situasi di mana ada 3 jawapan saja. Okey, baik. So kita ada 3 jawapan. So kita pilih yang mana betul. Baik, yang ni kita tak payah letak soal jawapan dia. So kita akan terus tekan butang save. Okay, nampak? Masih boleh kita letak pilihan jawapan. 3 pilihan jawapan, ya. So jadinya di situ dah ada 2 soalan. Kalau saya akan cadangkan kepada rakan-rakan, buatlah 5 hingga 7. Kalau kita buat sesi, kalau kita buat quiz untuk di dalam bilik darjah. Tetapi kalau kita bagi soalan untuk anak murid, dia buat dekat rumah, so kita boleh bagi lebih. Bagi 10. Jangan banyak sangat. Kalau banyak sangat nanti murid-murid ni cepat bosan. Baik, ini ada 2 contoh. So, andai kata rakan-rakan semua dah siap sampai 7. Okey, ataupun 5. So, apa kita nak buat seterusnya? Seterusnya, kita kena pergi pada bahagian ini. Bahagian ni untuk kita nak terangkan. Okey, nak terangkan tentang quiz yang kita nak buat. Okey, kita letakkan title image dia. Okey, sebab dia nak kena ada gambar. Okey, ada kebentuk. Okey, ada kebentuk. Okey, kita ambil gambar ni lah contoh. Okey, ada. Okey, kita ambil, kita letak. Okey. Ni kawan saya ni. Okey, dah ada. So kita kredit dulu pada Cikgu Ashraf. Thank you very much.
kongsi gambar cover, so kita boleh gunakan. Untuk language ini kita pilih language bahasa Melayu. Okey, kita pilih mana bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Untuk grade berapa? Untuk ni untuk tahun 5, so kita pilih 5th grade. Dah settle, kita save. Baik, dah ada semua. Dia punya indikator rakan-rakan boleh lihat dekat sini. Score quality untuk quiz kita ni 7.5 daripada 100. Kenapa 7.5? Sebab dia kata at least mesti ada 4 lagi soalan. Maksudnya ada 6 soalan lagi. So jadinya tak apa. Ini sebagai contoh. Rakan-rakan boleh teruskan yang seterusnya. Bila anda kata dah settle 5, andai kata rakan-rakan semua dah selesai, dah sediakan 5 hingga 7 soalan, okey, kita akan pergi kepada bahagian save. Okey, save. Just save balik semula. Okey, dah settle, barulah kita akan pergi ke bahagian yang ini. Yang ini adalah paparan di mana soalan yang kita dah buat. Okey, paparan ni rakan-rakan semua ada 2 dekat sini. Kalau kita lihat start a live quiz, maksudnya kalau kita dah ambil darjah, kita lihat ini ada klasik, instructor pace. Okey, kalau kita buat dalam ambil darjah, kita dah mengajar semua, dah buat projek semua, so kita buat penilaian pentaksiran kepada murid-murid. Okey, kita pergi kepada bahagian start a live quiz, tekan klasik. So nanti kita akan pilih klasik lah. Kalau ni kita tak mau, 2 pilihan ni, kita pilih klasik. So jadinya kita continue. So barulah dia akan pergi kepada interface yang ini. Okay, interface yang ini, maksudnya rakan-rakan murid-murid ni dia dah ada phone masing-masing ataupun dia dah ada laptop depan masing-masing. Mereka akan masukkan nombor ni. Ini dia punya paparan dia punya untuk student. Dia kena masuk lah. Dia kena masuk nama dia, dia kena masuk nombor di sini. Barulah dia akan menjawab soalan. Right. Baik, murid-murid dia akan, kalau di paparan guru, dia hanya paparkan ini saja. Boleh masuk melalui joinmyquiz.com. Lepas tu mereka akan masukkan nombor. Okey, ataupun mereka kena scan QR code ataupun share melalui link-link ini. Bila di interface murid, mereka kena letak nama and then tekan start. Mereka tekan start. Okey. So kat situ nanti baru dia minta nombor. Okey, dia minta nombor Q ni semua. So itulah dia itu adalah cara dia untuk live session untuk quiz. Jika cikgu-cikgu semua nak bagi kerja rumah, ni offline punya. Okey, cikgu-cikgu boleh tekan pada assign homework. So kat sini ada custom deadline, berapa mereka boleh gunakan. So kita buat sampai maksimum. No deadline. Ni kalau ada super lah. So kalau tidak, tak boleh lah. Kita tak boleh guna. So dah ada ni, kita tekan assign. So dari sini, barulah kita akan dapat link ini. Link ini kita akan copy. Okay, kita bagilah dekat WhatsApp group. Dekat Telegram ke ataupun dekat media sosial lain, dekat Facebook ke. So kita bagi arahan pada murid-murid untuk menjawab soalan quiz yang kita sediakan dalam quizzes ini. Baik rakan-rakan, kita recap semula. Pada hari ini kita dah belajar macam mana kita nak log masuk Delima 2.0. Seterusnya kita log masuk ke aplikasi quizzes dalam Delima 2.0. Dan pada hari ini juga kita belajar macam mana kita nak membina soalan MCQ dalam aplikasi quizzes. Dan kita belajar juga macam mana kita nak share link dengan anak murid kita supaya mereka boleh buat soalan quiz di mana-mana saja dengan menggunakan link yang kita share kepada mereka. Jadinya rakan-rakan, setakat itu saja perkongsian pada petang ini. Semua yang baik itu datang daripada dia dan yang kurang itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.